cara untuk menumis inti tu ya. Okey, masukkan minyak masak. Panaskan minyak masak tu agak-agak lah, tadi daripada 3 sudu besar atau setengah mangkuk kecil tu saya hanya gunakan separuh saja. Kemudian kita masukkan, tunggu minyak panas kejap. Kita akan masukkan bahan-bahan yang telah di kisar tadi. Okey, ini tadi bahan-bahan yang telah kita kisar ya. Kita nak kisar. Okey, masukkan kentang supaya kentang ni cepat lembut dan tunggulah kentang ni masak ataupun lembut. Okey, kita akan masukkan daging cincang sekejap lagi. Okey, apabila kentang tadi dah hampir separuh masak, kita masukkan serbuk kari. Saya masukkan dalam 4 sudu kecil lah daripada yang saya sediakan tadi. Tapi kalau nak lebih pedas, bolehlah masukkan lebih ataupun tambah dengan serbuk cili ya. Okey, kita biarkan dulu serbuk kari ni masak ya. Okey, seterusnya kita akan masukkan ayam cincang ya. Ayam cincang tadi ayam cincang ni dia ada air sedikit, jadi kita tak perlu tambahkan air. Jadi kita biarkan ayam cincang ni masak dan sebati dengan rempah kari dan bahan-bahan yang telah kita masukkan tadi. Ini nampak macam dia banyak lah kuantitinya bila masukkan ayam. Okey, kita biarkan dulu sehingga ayam masak dan rempah kari tu sebati dengan bahan-bahan yang ada. Okey, dalam proses kita menunggu ayam ni masak, kita boleh tambahkan juga sedikit air sekiranya ia terlalu kering. Tambahkan air ikut keperluan, sikit saja, tak perlu banyak, sebab kita perlukan inti ni dalam tekstur yang agak garing, bukan berkuah ya. Jadi kita perlukan air sekadar untuk menunggu ayam cincang kita masak. Okey, nampaknya inti kita dah kering, dah masak, kentang pun dah masak, ayam pun dah masak. Bila dah kering begini, kita akan kita tambahkanlah sedikit garam ikut kesesuaian masing-masing ya. Okey, kita gaul rata sekejap je ni ya, proses ni. Okey, nampaknya inti dah siap. Sekejap nanti kita akan buat pastry ya, dan mengelem kari puff. Cara nak mencairkan margarin ni mudah saja. Kita panaskan kuali ke periuk boleh ya. Lepas tu kita akan masukkan margarin ke dalam kuali kita yang dah panas tu tadi ya. Dan kita tunggu dia cair. Okey, seterusnya kita akan lihat bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pastry kari puff ataupun pastry tu apa? Kulit kari puff. Kulit kari puff. Tengok sini bahan-bahannya. Apa bahan-bahannya? Ini apa ni? Margarin ya. Margarin dalam 2 atau 3 sudu besar. Okey. Tepung gandum. Ni tepung gandum dalam 1,5 cawan dan sedikit garam. Garam ni kalau margarin dah jenis margarin yang dah masin tu tak perlu garam pun tak apa. Okey, apa bahan ni? Tu ialah bawang putih dan bawang merah yang telah dikisar. Apa kegunaan hasil kisar ni? Untuk menumis inti kari puff. Okey, untuk menumis inti kari puff sebentar lagi. Okey, sekarang ni langkah seterusnya ialah kita akan tunjukkan proses untuk membuat pastry. Ni Dina kena tolong ya. Okey, pertama sekali tadi kita ada tepung. Okey, ambil tepung Dina. Tepung kita masukkan. Tepung ya. Okey. Lepas tu kita akan masukkan margarin yang telah kita cairkan tadi ya. Suam-suam patutnya ya, tapi dah agak sejuk dah nampaknya. Okey, kita gaulkan begitu.
Okey, kita gaul rata dulu margarin dan tepung tadi. Margarin cairkan. Okey, masukkan sedikit garam ya, sekiranya perlu. Okey, sikit saja. Okey, garam bukit ni dia tak berapa masin. Okeylah, bolehlah. Okey, seterusnya ni kita dalam proses untuk jadikan dough Dina. Okey, masukkan air sedikit demi sedikit Dina. Sampai proses ni kita kena dah kena guna tangan, tak boleh guna senduk lagi dah. Okey, ni campurkan air sedikit untuk dia menjadi dough bulat begini. Ni namanya dough. Okey, dough pastry. Dah sekarang nampaknya berjaya dah dough saya ni. Okey, Dina mujur tak masukkan banyak air tadi. Kalau banyak sikit dia lembik. Sekarang dah jadilah dough. Okey. Lepas ni kita akan dough ni akan kita canai secara kecil-kecil dalam bentuk bulatan untuk kita jadikan kulit kari puff. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan cara nak buat pastry ya. Okey, ni dough tadi yang kita dah sediakan ya. Kalau lembik dia kena buat apa? Okey, selalunya kalau lembik boleh jadi disebabkan oleh dua faktor. Terlebih minyak atau terlebih air. Kalau terlebih minyak, dough ni akan retak kalau kita canai tu. Tapi kalau terlebih air tu dia lembik lah. Jadi kena pandai-pandai adjust sendiri. Okey. Tengok saya punya ni nampaknya okey lah kot. Dia tak melekat juga pada torak ya. Ini torak sebenarnya. Kalau nipis sangat tu macam mana? Kalau tebal dia tu macam mana? Kalau nipis sangat nanti inti tu bocor lah. Inti tu bocor. Okey. Tebal sangat tak sedap lah, tak rangup lah nanti. Okey. Kita sekarang nak tunjukkan cara nak buat pelipit kari puff ya. Dan pastry kita pun saya dah buat lebih nipis berbanding yang pertama tadi. Okey. Okey, isikan inti. Okey. Lepas tu kita katupkan dia. Okey, tepi ni. Okey. Tepi ni kita katupkan rapat. Kita zip lah. Tu baru kita kelem. Orang kata kelem. Kelem ke kelepit ke. Okey. Itu caranya. Okey, dah siap. Okey, inilah hasil kari puff yang telah siap kita kelem tadi ya. Jadi sekarang tiba masa untuk menggoreng. Api jangan terlampau kuat ya, sebab takut kari puff kita ni hangus lah. Api yang sederhana saja. Okey, kita tunggu digaring bahagian bawah baru kita balik. Cuba komen sikit rasa tu, okey tak? Ada rasa lepas dia, ada rasa dia punya pastry dia boleh tahan langut. langut, okey. Dia punya inti banyak juga. Padat ke ataupun ada Padat. orang panggil apa tu, kari puff angin ke? Padat? Penuh. Penuh. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita cuba. Rasa dia kata cair di dalam. Dia punya kelangupan dia, lepas tu bila sampai ke mulut, dia punya inti dia kata rasa sampai ke tekak. Tu dia. Memang kata dengan inti yang penuh, lepas tu dengan dia punya kulit dia langup, dan senang kata boleh makan sikit-sikit keluarga, insyaAllah. Rasa sangat
Best. Okey, inilah hasil tadi yang kita tunjukkan tadi. Macam mana cara nak buat kari puff. Tadi tu kita cerita pasal inti dia, macam mana nak sediakan inti dia, kemudian macam mana nak sediakan dia punya apa nama ni, kulit dia Macam mana kita nak pulas-pulas ni kan, bentuk dia macam ni kan. Bukan senang tu. Okey, kita sekarang ni saya nak cuba rasa pula. Macam mana rasa dia. Okey, kita buka. Dalam dia tunjuk sikit. Dalam dia penuh penuh syarat dengan dia punya inti. Okey, jadi yang kadang-kadang kita beli kat kedai tu, dia panggil kari puff angin tapi ini kita buat sendiri suka hati kita. Kita nak buat kari puff angin ke ataupun kita nak penuhkan dia Okey, saya cuba rasa dia macam mana. Rasa dia rangup, dia punya kulit dia rasa rangup. Okey. Kemudian dia punya inti dia cukup rasa Inti dia ada rasa kentang ni pula ialah kalau kita masak tak cukup masak, rasa dia macam mentah. Tapi ni kentang ni nampak rasa cukup rasa dah masak. Kemudian rempah dia kita rasa rempah dia. Kemudian dia punya garam tadi tu. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak buat masa tengah kita buat tadi tu kan, tengah kita gaul-gaul tadi tu, kita cuba rasa dia punya inti dia tu. Kita adjust kat situ Kita kalau tak cukup rasa kita tambah, kalau kita tak cukup garam kita tambah garam Jadi kalau dah buat macam ni memang tak boleh lah, tak dapat nak tolong Okey, jadi saya rasa memang rasa dia tu sama lah kalau kita makan kat kedai ke apa ke rasa dia sama. Dan saya rasa lebih sedap lagi, bukan apa, sebab dia penuh dia penuh dengan inti. Jadi tuan-tuan boleh cuba sendiri di rumah. Resipi ni cukup mudah, terbaik.